Datang kalau kita tengok mereka ni ikut resam kejadian mereka dengan melompat-lompat kera kan. Tapi apa kata kalau manusia yang melompat-lompat macam tu? Orang tak kata teruklah kera apa, bodoh kera ni melompat-lompat. Orang tak kata hang lah bodoh, hang kata macam tu. Nampak kan? Kalau lembu mengembah, dia tak mengembek. Nampak kan? Ikut peraturan hidup dia. Kambing mengiau, dia tak jumpa. Tak jumpa. Ayam menyalak, dia kong 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 kong, lari kita berhenti saat tengok. Ayam tak ada macam tu. Tapi manusia ni pandai ajuk lah, tu tak apalah. Pandai ajuk tak ada masalah. Tapi panggil macam tu tak mau lah. Panggil macam haiwan-haiwan itu kita tak mau. Yang keempat, kembalilah kepada hakikat kita yang sebenar. Kita ni manusia ciptaan Allah Ta'ala, yang kita dah sebut sikit apa dia, ahsanut taqwim ini. Maka sekiranya kalau ikut peraturan Allah Ta'ala, maka kita akan berada pada kedudukan yang mulia. Tapi sekiranya kalau kita tidak ikut segala acuan Allah Ta'ala ini, arahan Allah Ta'ala, perintah Allah Ta'ala, summa radadnahu asfala safilin, kita akan jadi hina lebih pada binatang. Mulianya kita ini, kita tengok dalam peristiwa Mi'raj, sehingga kan Nabi naik ke tempat yang malaikat Jibril tidak bersama. Turun Jibril tanya, apa Allah Ta'ala bagi kepada kamu? Yang membuktikan Jibril tidak berserta ketika itu. Summa radadna. Siapa kita ni mulia? Imam Ghazali kata, mulia kita ni disebabkan satu benda yang tak ada kat malaikat, dan satu lagi tak ada kepada binatang. Itu hebatnya kita tu. Yang tak ada dekat malaikat ni apa dia? Nafsu. Malaikat ni ada akal, taat ni. Apa Allah Ta'ala suruh, maka mereka ni ikut perintah. Tapi kalau binatang pula, mereka ada nafsu, dia tak ada akal. Kita ni, kita ada dua. Akal ada, nafsu ada. Maka kalau kita ikut betul-betul akal kita dalam keadaan ada nafsu, maka itulah kedudukan kita mulia, tinggi kita. Tapi kalau kita tidak ikut akal kita, hanya menurut nafsu, jadi hamba hawa nafsu, summa radadnahu asfala safilin, duduklah tahap yang paling bawah, hina lebih pada binatang. Binatang ni tak boleh kata mereka ni hina, sebab mereka dah macam tu. Mereka dah macam tu. Kera, tahulah panggil kera macam mana. Takkan nak berubah jadi kita. Datang kalau kita tengok mereka ni ikut resam kejadian mereka dengan melompat-lompat kera kan. Tapi apa kata kalau manusia yang melompat-lompat macam tu? Orang tak kata teruklah kera apa, bodoh kera ni melompat-lompat. Orang tak kata hang lah bodoh, hang kata macam tu. Nampak kan? Kalau lembu mengembah, dia tak mengembek. Nampak kan? Ikut peraturan hidup dia. Kambing mengiau, dia tak jumpa. Tak jumpa. Ayam menyalak, dia kong 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 kong, lari kita berhenti saat tengok. Ayam tak ada macam tu. Tapi manusia ni pandai ajuk lah, tu tak apalah. Pandai ajuk tak ada masalah. Tapi panggil macam tu tak mau lah. Panggil macam haiwan-haiwan itu kita tak mau. Jadi
Sebab itu ulama kata apa dia? Ulama kata ketika zaman Nabi Musa, mereka-mereka yang menangkap ikan atau letak jala, bubu, segala perangkap-perangkap ikan ni pada hari Jumaat. Hari Sabtu mereka punya ibadat. Hari mulia mereka, hari suci mereka Sabtu. Apa yang terjadi? Semua yang terlibat dengan ikan ni, sama ada pi ke tempat ikan hari Sabtu ataupun tak pi, mereka dah tak siap-siap dah. Joran-joran mereka. Segala jala, bubu mereka tak siap pada hari Jumaat. Semua mereka tu berubah menjadi kera. Dari situ ada pandangan ulama. Adakah berubah menjadi betul-betul binatang kera? Kunu qiradatan khasiin? Ada yang kata macam tu. Jelas ayat kata macam tu. Tapi ada sudut pandangan yang lain. Allah ubah perangai mereka jadi kera. Mereka bertubuh manusia, tapi perangai mereka tu kera. Dalam tempoh beberapa hari. Lepas tu semua mati. Sebab apa? Sebab kalau berubah jadi kera, jadi tak ada lah orang nak kata apa-apa. Saya dah jadi berubah jadi makhluk lain. Cumanya, itulah, habislah ayah jadi kera. Mana abang? Tahu abang jadi kera. Tapi kalau kata manusia yang berperangai kera, lagi huduh. Lagi huduh. Kan? Siap pakai kain baju Melayu, tiba-tiba duk garu pinggang. Bayangkan. Lompat sana, lompat sini dengan jubah dia. Huduh tak? Huduh, tak jalan tegak dah. Mangkak, lompat-lompat kat bawah. Kan? Bawah ni, bawah. Macam tu. Saya dengan songkok apa pun tak tahu, duk lompat bawah. Itu lebih hina. Jadi dua tafsiran ulama berkaitan dengan apa yang berlaku ketika itu. Ada yang kata tak berubah jadi kera. Kan? Ada yang kata bukan kera. Manusia yang kelakuan dia, gelagat dia macam kera. Tapi dalam tempoh beberapa hari saja. Jangan kita duk kata ni kera yang kita duk jumpa ni keturunan tu tak. Tak ada kena-mengena. Jadi begitu, yang kita duk hina binatang ni untuk apa? Kan? Sedangkan manusia ni lebih teruk daripada binatang sebab ada akal. Ada akal. Jadi sebab itu banyak kejadian-kejadian yang Allah Ta'ala buat sehingga manusia yang asal manusia tiba dirubah menjadi babi. Kera tak salah. Ada yang jadi babi. Pernah berlaku pada satu peristiwa Sayyidina Umar. Dia berjalan, dia jumpa satu perempuan jalan dengan babi, jaga elok-elok, bagi mandi lap, bagi makan. Dia heran, dia tengok pasal apa? Pasal cara layan babi tu luar biasa. Biasa ni kalau orang bela babi ni, biasa kalau bela babi tu kat kandang, tutup, lempak makanan, makan apa ke. Tapi ni dia jaga sungguh-sungguh. Macam setengah orang duk bela kucing macam tu jaga. Bagi mandi dan sebagainya. Last bila ditanya kepada dia, dia kata pada ini ayah aku. Banyak peristiwa yang macam tu. Berarti apa dia? Ada manusia yang Allah Ta'ala ubah menjadi makhluk lain. Sungguh. Jadi itu lebih hina daripada yang asal Allah Ta'ala jadi daripada awal-awal dia tu binatang. Tiba kita ni manusia elok-elok tiba-tiba diubah menjadi makhluk yang lain. Ada yang bertukar jadi kepala kerbau. Ada yang bertukar tatkala mana orang nak tengok jenazah dia, mana nak tengok zat. Angkat kain penutup kepala ayah dia. Kawan ayah main nak tengok. Tengok, ya Allah. Berubah dah jadi babi. Sebab apa itu berlaku? Sebab Allah Ta'ala sudah marah.
Bila Allah Ta'ala marah, jangan duk kata Allah kejam, jangan duk kata Allah Ta'ala zalim. Ini hukuman. Ini baru duniawi. Bagaimana hukuman ukhrawi? Bila seorang itu masuk dalam alam barzakh dia. Kembali kepada hakikat kita yang sebenar. Tujuan kita mengaji akidah ini khususnya beriman kepada Allah Ta'ala. Supaya apa dia? Supaya kita ini sedar siapakah kita. Siapakah kita? Kita makhluk terpilih. Allah jadikan kita ada tujuan dia. Bukan saja-saja, bukan sia-sia. Seronok-seronok kan nak bersantai kan? Ketika hidup kat dunia tak. Dengan satu tujuan. Jadilah hamba dia. Seperti Allah Ta'ala sebut dalam Quran dan hadis Nabi. Kembalilah kepada zat yang maha agung. Kita daripada Allah. Sebelum kita nak kembali kepada Allah, maksudnya mati nanti, maka masa hidup ni, kembalilah kita kepada Allah. Jangan duk tunggu mati baru nak sampai ke masjid. Masa kita duk hidup ni, mailah ke surau, mailah ke masjid. Sedar diri kita selalu kita daripada Allah. Inna lillah, daripada Allah. Betul, kita mati nanti, kita akan kembali kepada Allah. Tapi sebagai apa? Sebagai kekasih dia ke atau sebagai musuh Allah? Jadi jangan duk tunggu ujung akhir kita akan sampai kepada Allah juga. Dia kata, sampai sebagai apa? Ya sekarang inilah, sentiasalah kita kembali kepada Allah. Sentiasa ingat yang kita ni sebahagian daripada orang yang sudah mati. Ini pesanan ulama-ulama kita. Pesan pada dia, walau kita duk hidup, masih duk nafas, tapi ingat supaya kita ni rasa diri kita sebagai sebahagian daripada orang yang sudah mati. Begitu kita tak akan rasa nak seronok dah, nak berfoya-foya tak ada masa dah, nak merapu-merapu tak ada masa dah, tak mau dah. Pasal apa? Kita duk ingat kita duk di alam barzakh sekarang. Tapi kalau tak ada perasaan itu, dia seronok. Seronok apa lagi dia nak buat, kan? Siapa punya harta dia nak rampas lagi, kan? Orang mana dia nak khianat lagi, dan sebagainya.